Akan sambung yang last sekali ya. Saling itu di terakhir. Tajuk tadabbur, tafahum, tadabbur dan juga rahsia. Last sekali rahsia, rahsia perkataan dan juga perbuatan dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Tapi dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekali lagi tuan-puan, kita diberikan kesempatan dan kita diberikan peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita berada dalam program santai kita, halaqah ilmu yang dianjurkan oleh SARA gabungan GSP Putrajaya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman ilmu yang baik sepanjang kita berprogram selama 6 siri, dan ini hari ini insyaAllah siri yang terakhir yang kita akan cover tajuk yang terakhir, iaitu yang pertamanya kita akan lengkapkan tajuk peraturan batin, yang keempat dan yang kelima peraturan batin. Selesai peraturan batin, last sekali tajuk yang kita nak cover tuan-tuan hari ini, iaitu rahsia perkataan dan juga perbuatan di dalam sembahyang, supaya kita tahu apa rahsia perkataan yang kita ucap dan apa rahsia perbuatan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat feel ataupun kita dapat hadirkan hati kita untuk kita implement peraturan batin yang telah kita sharing, yang telah kita belajar. Jadi kita gabungkan di antara peraturan zahir, peraturan batin, dan juga kita tahu rahsia di sebalik perkataan dan juga perbuatan yang Allah syariatkan kata kita. Mudah-mudahan dengan adanya info sedikit ini membantu kita untuk kita hadirkan hati kita supaya solat kita hidup, peraturan zahirnya lengkap, sempurna, cantik, dan juga peraturan batin hati kita ada ikhlas, khusyuk, tawadhu, rendah diri, hina diri, dan juga last ini yang kita nak cover ialah tafahum, memahami dan juga memerhati setiap bacaan dan juga makna setiap ucapan di dalam solat. Baik, kita teruskan tuan-puan. Tajuk yang pertama kita ekspreskan sikit hari ini sebab kita nak cover 2 tajuk. Tajuk yang pertama yang kita nak lengkapkan hari ini iaitu tajuk terakhir dalam peraturan batin. Ini salah satu proses untuk kita tingkatkan kualiti sembahyang kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebut tuan-puan, untuk mencapai standard kualiti solat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama ada standard yang kedua ataupun yang ketiga. Kita dah tahu standard solat umumnya ada 3. Kita cuba nak naik ke standard yang kedua, dan standard kalaulah Allah anugerahkan kepada kita standard yang tertinggi, standard yang ketiga, itulah yang kita harapkan, itulah yang kita dambakan, itulah yang kita impikan, iaitu sembahyang hakikat, standard hakikat di kalangan para wali Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita follow, apa yang perlu kita tahu, iaitu proses yang mesti kita ikut fasal demi fasal, satu demi satu, sehinggalah kita melengkapkan syarat-syarat dan proses. Maka kita tunggu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah campurkan dalam hati kita, perasaan sembahyang dengan perasaan. Apa yang kita sedang bincang tuan-puan, pasal pertama kita skip, iaitu proses untuk tingkatkan kualiti sembahyang kita. Yang pertama sudah tentunya kita mesti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya itu tuan-puan, kita jaga peraturan zahir dalam solat kita. Proses yang ketiga yang kita duk bincang sekarang ni ialah kita jaga peraturan batin. Jaga peraturan batin ini supaya zahir, sembahyang zahir kita lengkap dan sembahyang batin kita sempurna, barulah menghasilkan kualiti sembahyang kita, kualiti yang cantik zahir dan hidup batinnya. Apa yang kata hidup batin? Batinnya ikhlas semata-mata kerana Allah. Batinnya ada khusyuk, fokus, teliti apa yang kita buat, apa yang kita baca. Dan yang ketiganya, ada perasaan yang kita bincang semalam. Ada perasaan hina diri di hadapan Allah. Ada perasaan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, peraturan terakhir yang kita nak bincang hari ini, tafahum, iaitu memahami dan memerhati
di sebalik bacaan kita di dalam solat. Baik. Kita terus tuan-tuan, iaitu tafahum dan tadabbur. Tafahum dan tadabbur. Apa dia tafahum dan apa dia tadabbur, tuan-tuan? Yang pertamanya ialah tafahum dan tadabbur ini kita panggil apa, tuan-tuan, dalam bahasa kita memahami dan memerhati. Memahami dan memerhati. Ataupun kita panggil faham dan kita perhati satu demi satu ayat yang kita baca. Kita perhati satu demi satu ayat yang kita baca dan kita faham makna dia. Dia panggil tafahum dan tadabbur. Memahami dan juga memerhati setiap ucapan kita di dalam solat. Jadi, faham dan perhati ini lahirnya perasaan hati. Apabila kita memahami dan memerhati, dia boleh melahirkan perasaan hati yang sentiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan dan juga perkataan dalam sembahyang. Dan daripada kita faham, kita memerhati dan kita faham ini, lahirnya perasaan sentiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan dan perkataan dalam sembahyang, dan khusyuk, yakni tetap hati kita pada bacaan. Tetap hati kita pada bacaan dan perbuatan, serta rasa rendah diri dan hina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya poin yang pertama, tuan-tuan. Kita nak kena gabungkan supaya serentak, lengkap, serentak peraturan batin. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan, poin yang pertama apa dia? Memahami dan memerhati ini boleh melahirkan. Memahami dan memerhati ini dia boleh melahirkan perasaan sentiasa membesarkan Allah di dalam perbuatan dan perkataan di dalam sembahyang, dan khusyuk. Ini daripada memerhati ni. Ini dia punya key dia. Memerhati dan juga memahami boleh melahirkan perasaan hati yang sentiasa membesarkan Allah Ta'ala dalam perbuatan dan perkataan di dalam sembahyang, dan khusyuk. Dan khusyuk hati pada bacaan dan perbuatan. Hati kita ketika mana kita baca, ketika mana kita perhati, lahirnya perasaan mengagungkan Allah, lahirnya perasaan menta'zimkan Allah, serta khusyuk hati kita ingat kepada apa yang kita baca, ingat kepada apa yang kita sedang buat. Serta apa? Dalam masa sama, serta rasa rendah diri dan hina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, poin yang pertama. Yang kedua, memerhati ini, dan memahami dan memerhati merupakan wasilah. Poin yang kedua, tuan-tuan, memahami setiap bacaan di dalam solat dan memerhati bacaan dalam solat merupakan wasilah ataupun dipanggil perantaraan untuk mencapai perasaan lazat, manis dan sedap di dalam solat. Dia tidak akan dapat level ahli hakikat. Sembahyang yang hakikat, tuan-tuan, kita bincang semalam. Sembahyang hakikat ini iaitu sembahyang orang yang sedang menikmati kelazatan, kemanisan, kesedapan di dalam solat. Allah anugerahkan kepada dia perasaan. Allah anugerahkan kepada dia perasaan. Dia dah rasa sedap. Kalau baru nak rasa feel ni, itu baru ahli makrifah. Kita dah biasa buat analogi sebelum daripada ni, iaitu buah. Orang seolah-olah seperti buah durian. Buah durian, orang koyak buah durian, kopek buah durian, tuan-tuan, nampak isi, baru feel. Tapi tak nikmati lagi sedapnya buah durian.
Kalaulah dia dah kenal kulit durian, itu ahli syariat. Dia dah pandai kopek, dah nampak, dah koyak, dah nampak isi, dah rasa feel sedapnya tapi belum menikmati. Baru rasa feel, baru rasa oh ini isi durian. Oh sedapnya durian, tapi belum menikmati kesedapan durian. Apabila dia makan saja, dia ngap saja, dia rasa sedapnya durian. Itulah dia maqam hakikat orang yang dah makan durian dan menikmati kesedapan dan kelazatan durian. Begitu juga kita dalam solat, tuan-puan. Dalam solat ini, poin yang kedua, tafahum dan tadabbur, memahami dan memerhati bacaan di dalam solat merupakan wasilah. Wasilah kepada apa, tuan-puan? Kepada level ataupun standard mencapainya perasaan lazat, sedap dan nikmat di dalam solat. Itu mudah, bahasa mudah yang tuan-puan. Nak capai lazat sedap dalam solat, kena faham dan tadabbur. Kalau kita skip yang ni, maka dia tak akan rasa nikmat sedapnya solat. Baik, tu poin yang kedua. Kita tengok poin yang ketiga, tuan-puan, tafahum dan tadabbur ini. Tafahum, memahami dan juga memerhati setiap bacaan di dalam solat. Yang ketiga. Yang ketiganya, tuan-puan, yang ketiganya, niat pula. Tanya ni. Yang ketiga. Sorry, tuan-puan, dia inlas sekejap. Anak dia kacau. Poin yang ketiga, tuan-puan. Memahami ini cara untuk kita. Poin yang ketiga ni cara untuk kita memahami dan juga memerhati. Memahami bagaimana cara untuk kita nak faham dan juga untuk kita memerhati makna di dalam makna bacaan. Jadi, memahami makna dan memerhati bacaan di dalam solat, mesti kita menjaga adab ataupun peraturan zahir. Sebab tu dia ada panggil apa? Kesinambungan. Dia ada rangkaian, tak boleh skip, tuan-puan. Dia ada hubung kait dengan peraturan zahir. Sebab itulah kalau orang yang tak tahu proses, tuan-puan, dia akan skip, banyak dia akan skip. Biasanya mereka akan majoriti di kalangan kita yang tak tahu proses untuk capai, untuk upgrade kualiti solatnya, menyebabkan mereka akan tinggal peraturan zahir. Mereka akan tinggal peraturan zahir dalam solat yang kita kata ada 4 komponen besar. Ada 4 komponen penting yang mesti lengkap, barulah nama solat zahir. Baik, kita tengok poin ketiga, tuan-tuan. Memahami makna dan memerhati bacaan di dalam solat mesti. Nak faham dan nak perhati ni, mesti menjaga adab ataupun peraturan zahir di dalam sembahyang. Apabila kita sebut peraturan zahir dalam sembahyang, tuan-puan, kita dah cakap, sebut zahir, tergambar dalam minda kita kerangka peraturan zahir dalam sembahyang ada 4. Pertamanya syarat sah di luar sembahyang. Yang keduanya ialah syarat sah setiap rukun dalam sembahyang. Yang ketiganya ialah sunat ab'ad. Yang keempatnya ialah sunat hay'ah. Itu komponen sembahyang zahir yang mesti kita jaga untuk kita nak lengkap dan sempurna sembahyang zahir kita. Tak sempurna sembahyang zahir, tidak mampu untuk kita mencapai ataupun menyempurnakan sembahyang batin. Kita tak mampu nak lengkap dan sempurnakan sembahyang batin, tidak akan dapat rizab kita. Tidak akan dapat sembahyang yang berkualiti. Tak mampu nak sembahyang yang ada feel. Apatah lagi sembahyang yang boleh menikmati sedap lazatnya. Jauh sekali. Inilah yang ketiga, tuan-tuan.
Apa dia huraian yang ketiga? Yang kata poin yang ketiga, niat memahami makna, nak memahami makna dan memerhati bacaan mesti menjaga adab ataupun peraturan zahir, iaitu membaca segala bacaan zahir secara tartil. Ini basic. Saya bagi contoh basic saja, sikit saja. Di dalam poin yang ketiga, wajib menjaga peraturan zahir. Apa dia? Bacaan segala, membaca segala bacaan zahir secara tartil. Ini tartil ni secara perlahan. Secara perlahan, jangan gopoh dan menjaga peraturan asas di dalam bacaan. Kita baca tu pula dengan tartil. Boleh baca dengan hadar, dengan cepat. Boleh baca secara pertengahan. Boleh baca secara tartil. Maka kita nak ambil level mana? Bacaan kita tartil secara perlahan. Dan juga yang kedua, menunaikan segala hak bacaan. Tunaikan segala hak bacaan. Jaga makhrajnya, jaga sifatnya. Qadar bacaannya tartil. Dan juga kita ketika itulah baru kita cuba untuk faham dan untuk tadabbur, memerhati makna yang kita ucap. Tapi kalau kita baca pun tak ikut peraturan zahir, bacanya tak tartil, bacanya tak tunai hak huruf, makhraj hurufnya mai litam puka, mai bedal saja, syaddahnya gugur, maka itu tak akan capai level peraturan batin. Kenapa? Kerana kita skip peraturan asas. Kita tak teliti peraturan asas. Kita baca mai redah, kita baca mai bedal, lepas tu pula baca tak tartil, baca gopoh. Kalau baca tartil tapi bacaan tak betul, tak kena juga. Kenapa? Tak jadi bacaan tersebut. Tak jadi diri Fatihah, tak jadi diri tahiyat akhir, tak jadi diri tahiyat awal. Kenapa? Kerana kita menggugurkan satu syaddah. Apabila gugur satu syaddah, tidak dinamakan diri Fatihah. Gugur satu syaddah, tidak dinamakan diri membaca lafaz takbiratul ihram. Sekejap lagi kita akan bagi detail contoh. Baik, saya tutupan poin yang ketiga. Okey, poin yang ketiga, settle. Jadi kita nak capai makna, nak perhati, nak faham makna dan juga nak perhati makna, kita kena jaga peraturan asas, peraturan zahir. Yang keempat, tuan-puan, poin yang keempat, juga ada kaitan dengan poin yang ketiga. Yang keempat ni, tuan-puan, setiap perbuatan di dalam sembahyang. Sebab kita perkataan dan perbuatan dalam sembahyang, kita nak ada tadabbur dan juga tafahum. Ketika mana kita rokok, itu perbuatan dalam solat, tetapi ada di dalamnya bacaan yang kita perlu faham, yang kita perlu tadabbur, barulah ada feel. Baik. Setiap perbuatan di dalam solat seperti rokok dan sujud, hendaklah menjaga peraturan zahir di dalam sembahyang seperti tumakninah, supaya dapat memerhati dan memahami setiap bacaan di dalam rokok dan di dalam sujud, serta lahirnya perasaan hina diri dan rendah diri. Nampak, tuan-puan? Poin yang keempat, dia kena gabungkan ke semua peraturan asas dan peraturan batin. Poin yang keempat ni, tuan-puan, kita akan nampak dia punya kerangka dia punya konsep dia untuk dapat feel, untuk dapat sembahyang yang cantik, sembahyang yang hebat, sembahyang ada perasaan ini, tuan-puan. Dia kena gabungkan sembahyang batin dan sembahyang jalinkan sembahyang zahir dan juga implement ke semua peraturan batin. Mana, tuan-puan, yang keempat? Setiap perbuatan di dalam sembahyang seperti rokok dan sujud, hendaklah menjaga peraturan zahir seperti tumakninah.
Tumakninah ini salah satu daripada peraturan zahir yang mesti dia jaga, dia tunaikan ketika melaksanakan perbuatan, ketika melaksanakan rukun perbuatan. Seperti menjaga tumakninah. Supaya apa tuan-puan? Supaya dapat memerhati. Ini kunci untuk dapat tadabbur. Kunci untuk dapat tadabbur dan juga faham makna, mesti jaga peraturan asas tumakninah kena ada. Jangan solat tanpa tumakninah, bermakna dia akan, apabila dia skip, dia tak jaga tumakninah, sembahyang dia hancur. Apabila sembahyang dia tak ada, jangan tanya untuk jaga peraturan batin. Jangan tanya untuk nak tadabbur, untuk nak tafahum, untuk nak rasa hina diri, untuk nak rasa rendah diri. Tidak akan ada. Sebab itulah seperti tumakninah, supaya dapat memerhati dan memahami setiap bacaan di dalam rukuk dan sujud, serta lahirnya, ni baru dia ada gabungan semua, serta lahirnya perasaan hina diri dan rendah diri ketika rukuk dan ketika sujud. Maknanya tuan-puan, ketika rukuk kena ada tumakninah. Allahu Akbar. Tumakninah ini syarat sah rukuk. I'tidal, syarat sah i'tidal salah satunya tumakninah. Sujud salah satunya tumakninah. Apa dia tumakninah? Berhenti sekejap, sekadar sempat masa untuk kita membaca sekurang-kurang bacaan subhanallah. Itu masa yang wajib kita berhenti. Sekurang-kurang, paling sedikit masa kita kena berhenti. Walaupun kita tak nak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tak nak baca contohnya, tapi kita nak baca lah ni. Contoh, nak bagi faham dulu. Apa dia itu tumakninah? Tumakninah ini berhenti sekejap. Di dalam rukuk tu kena berhenti sekejap. Jangan terus panggung, jangan terus naik. Berhenti sekejap, sekurang-kurang masa yang dibenarkan untuk diiktiraf oleh Allah, yang kata dah ada tumakninah, qadar masa yang paling sedikitnya ialah sempat untuk dia mengucapkan lafaz subhanallah. Kalau lebih daripada tu, maknanya lebih lama lagi lah, lebih bagus lagi. Itu dia panggil tumakninah. Asal dari segi linguistik, dari segi lugah, tenan. Tumakninah ni kena tenan. Sembahyang yang tenan, sembahyang yang ada tumakninah. Tetapi dari segi fiqahnya, dari segi istilahnya, tumakninah merujuk kepada berhenti, iaitu merujuk kepada masa sekurang-kurang dia stop itu, dia berhenti itu, sempat untuk diucapkan subhanallah. Maknanya tuan-puan, sembahyang yang tenang, kita rokok yang lama. Ini sembahyang seorang diri. Kalau sembahyang jadi imam, jangan lama. Sembahyang imam dia benarkan untuk 3 kali bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Jangan lebih daripada 3 kali kalau dia imam. Tapi kalau dia makmum ataupun sembahyang seorang diri, maka sunat lama. Lama itu qadar mana? Qadar dia boleh baca 3 kali subhana rabbiyal azim, dia boleh baca 5 kali, dia boleh baca 7 kali, dia boleh baca 9 kali, dan paling afdalnya lah 11 kali bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Baik. Pertama tuan-puan, kena tumakninah. Tumakninah ni kunci kepada apa? Kunci kepada kita sempat untuk memerhati makna subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kita nak faham apa yang kita ucap. Kita cuba untuk memahami ucapan itu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Apabila kita tenang kita, apabila tak gopoh kita sempat untuk tunduk lama, dengan dalam masa yang sama kita cuba untuk faham apa dia bacaan subhana rabbiyal azim, dan dalam masa yang sama perhati makna. Faham satu, teruskan dengan makna. Apa kita faham makna itu? Supaya apa tuan-puan? Apabila kita faham dan kita cuba perhati makna, nak lahirnya perasaan apa? Nak lahirnya perasaan agungnya Allah, perasaan hinanya diri kita, perasaan rendahnya diri kita ketika mana kita rokok. Baik, itu dia punya contoh ataupun poin yang keempat. Baik, poin yang kelima, kita nak bagi contoh. Poin kelima ni kita nak bagi contoh setiap bacaan. Mungkin tuan-puan tertanya-tanya, macam mana nak tahu makna Fatihah, macam mana nak tahu makna Subhana Rabbiyal A'la, macam mana nak tahu makna Subhana Rabbiyal Azim. Baik, yang ke poin yang terakhir, poin yang kelima.
Baik, poin kelima, kita kena cuba memahami setiap bacaan di dalam solat sekurang-kurang secara ringkas ataupun secara ijmal ataupun secara spontan, dan tak perlu kita tahu secara detail satu ayat demi satu ayat, satu perkataan demi satu perkataan. Soalan sekali lagi tuan-puan, poin yang kelima ini, memahami setiap bacaan di dalam solat sekurang-kurang secara ijmal, secara ringkas, ataupun secara umum, ataupun secara spontan setiap satu demi satu ayat. Bukan satu perkataan, satu demi satu ayat kita cuba faham secara ijmal sahaja. Kalau boleh faham secara harfiah, itu lagi baguslah, itu terbaik. Kita nak yang level biasa. Bagaimana contoh tuan-puan? Contoh dia, kita ambil dulu dengan bacaan yang pertama, iaitu Allahu Akbar. Ataupun kita ambil Fatihah terus tuan-puan. Kita ambil Fatihah. Sekejap lagi Allahu Akbar, kita letak di rahsia dia. Di tajuk last kali yang kita nak cover ni rahsia, kita akan bincang Allahu Akbar, kita akan bincang wajah wajhil ladzi ataupun doa iftitah. Contoh, untuk kita bagi contoh bagaimana cara untuk kita cuba nak faham secara ringkas, secara umum, secara ijmal setiap satu ayat demi satu ayat. Baik, pertama tuan-puan, kita tengok memahami Fatihah secara ijmal, secara ringkas. Ayat pertama tuan-puan, Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu kita faham satu demi satu dengan terjemahan. Faham lain tuan-puan, bukan nak faham terjemahan, kita nak faham makna. Terjemahan tu kena tahu. Kalau tak tahu terjemahan, kalau kita tak tahu terjemahan, dia akan menyebabkan kita tak tahu makna. Kena tahu dulu terjemahan. Tapi bukan kita nak fokus terjemahan, kita nak tahu makna, tapi terjemahan kena tahu. Baik. Terjemahan dia tuan-puan, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi penyayang. Itu terjemahan. Jadi apa kita nak faham? Kita nak cuba memahami makna. Kita faham secara ringkas terjemahan dan cuba kita nak memahami makna dan memerhati, tadabbur, supaya lahirnya feel. Baik. Kita faham secara ijmal tuan, terjemahan dia dengan nama Allah yang amat pemurah lagi penyayang. Cukup untuk kita faham makna ringkas saja. Apa makna? Kita ambil ba itu dengar tu babul isti'anah. Dengan pertolongan. Yani dengan pertolongan Allah, Tuhan yang bersifat dengan sifat pemurah lagi penyayang. Dengan pertolongan Allah Ta'ala, dengan pertolongan Allah Ta'ala, siapa Allah tu? Tuhan yang bersifat, yang bercirikan penyayang dan juga pemurah. Kita kenal perbuatan Allah ini, ciri dia ciri penyayang. Penyayang sungguh Allah ini. Pemurah sungguh Allah ini. Dan dia inilah Allah Ta'ala, yang kita nama dia Allah inilah, yang kita kata zat Tuhan ni, yang mempunyai, yang bercirikan penyayang dan pemurah ni. Dialah yang menolong, membantu segala apa saja hidup kita tu dengan perbuatan, yakni dengan pertolongan Allah Ta'ala. Takbir kita dengan pertolongan Allah. Solat kita ni dengan pertolongan Allah Ta'ala. Boleh hadir dalam majlis ilmu dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak boleh makan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Apa saja kerja buat kita ada hubung kait dengan Allah. Semuanya, apa saja kerja buat kita, melihat dengan pertolongan Allah. Nak bercakap dengan pertolongan Allah Ta'ala. Nak mendengar dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Secara ringkas saja kita cuba faham. Apabila kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan Allah Ta'ala yang bersifat sangat penyayang dan pemurah sungguh. Boleh solat ni pun dengan Allah Ta'ala bantu. Nak boleh berdiri ni pun Allah Ta'ala bantu. Nak boleh belajar ni pun Allah Ta'ala bantu. Biar nampak segala semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Itu ringkas cukup. Yang kedua tuan-puan, Alhamdulillah, ayat yang kedua, kita faham secara ijma, tak perlu faham satu demi satu patah perkataan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa yang kita nak faham? Ayat yang kedua, kepahan secara ijmal saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan mana? Tuhan yang mengurus segala alam.
Kitanya faham secara ijmal saja ayat ni ayat yang kedua ni, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada semua kebaikan dan pujian itu milik Allah. Aku tidak ada apa. Itu nak datangnya hina diri kita, nak datangnya kita ni lekeh, kita ni tak ada apa, kena nampak dulu bahawa kesemuanya kebaikan, pujian, pangkat milik Allah Ta'ala. Itu saja, nampak ringkas. Ni kita nak konsep umum dulu. Adapun nak detail satu persatu, itu kita akan belajar the next step. Tapi kita punya standard biasa ni dah okey, kita nak secara ijmal saja. Kita nak secara ijmal sahaja. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita rasa hina diri kita. Kenapa kita boleh rasa hina, rasa lekeh, rasa tak ada apa? Sebab kita faham. Kita faham pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kepujian, kebaikan, kemuliaan ini milik Allah Ta'ala. Dia dah sebut, dia dah declare secara terbuka. Allah beritahu secara terbuka. Allah dah buat satu pengumuman secara terbuka. Jangan orang lain nak mengada-ngada, nak perasan bahawa dia juga ada kemuliaan, dia juga ada kehebatan, dia juga ada ada orang panggil apa tu, ada power, ada kuasa yang besar. Tidak ada. Kuasa kita pun Allah Ta'ala bagi, pangkat tinggi mana pun Allah Ta'ala pinjam, bagi pinjam sekejap. Harta, kekayaan Allah bagi pinjam sekejap sahaja. Jangan bangga harta banyak. Sebab itulah orang harta banyak, dia kena bersyukur. Sebab tu apabila orang tanda dia bersyukur, dia kena beri sedekah banyak. Kenapa? Kerana harta dia ni, dia tak perasan pemilik dia. Dia hanya sedar bahawa ini milik mutlak Allah. Aku ini milik pinjaman sementara sahaja. Aku ni hanyalah milik pada majas saja, bukan hakiki. Milik hakikinya Allah Ta'ala, majasnya aku. Allah beri pinjam sahaja. Walaupun ni sebuah milik kita lah. Harta ini milik kita, rumah besar ni milik kita, aset banyak ni milik kita. Dia nampak tak? Nampak. Pada apa? Alhamdulillah sahaja. Tu. Ar-Rahmanur Rahim, dia nampak ciri Allah. Malik Yaumiddin, dia nampak tak ada apa, semuanya Allah Ta'ala akan milik. Pada hari pembalasan kelak, Malik Yaumiddin, tidak ada apa-apa pun sedikit pun selain daripada Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala hari pembalasan. Iyyaka na'budun, ketika tu tumpan kita nak rasa hati kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Statement ringkas saja. Kita nampak apa tu nak faham pada ayat ini? Ayat ini ialah ayat permintaan kita dengan Allah. Nak beragi rasa kita hina, kita ni hamba, kita tak ada rasa apa. Iyyaka na'budu, hanya senya engkaulah ya Allah sahaja yang kami sembah. Tak ada orang lain. Hanya senya engkau sahajalah jua ya Allah yang kami sembah, dan engkaulah sahaja, hanya senya engkaulah sahaja ya Allah yang kami minta. Tak ada kami minta dengan orang lain. Kami hanya minta semata-mata fokus kepadamu sahaja ya Allah. Itu kita nak kena nampak. Ringkas saja tumpan. Tak perlu kita nampak detail satu persatu. Untuk apa tumpan? Untuk dapatkan key, kunci bagi kita rasa feel, bagi kita rasa hinanya kita, rendahnya diri kita, tak ada apa pun diri kita. Yang nampak ialah yang timbul dalam hati kita, agungnya Allah, hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kunci untuk faham sedikit-sedikit. Yang kedua, ketika rokok tu, kita nak ringkas sikit. Yang kedua, kita rokok. Ketika kita rokok tuan, apa yang kita nak faham? Rokok itu perbuatan. Dan kita nak hadir hati kita rasa aku ni rendahnya diri. Rokok di hadapan Allah. Kita rasa kita tak ada apa, kita rendah, kita hina diri, rendahnya diri kita, hinanya diri kita, lekehnya diri kita. Dalam masa sama, itu perasaan kita nak rasa. Sambil-sambil tuan kita bacaan. Perasaan itu hadir ketika mana kita baca dan kita faham. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Allah Ta'ala yang maha agung pangkatnya. Wa bihamdih, dan bersepakai dengan segala pujian. Ini layak. Orang yang layak sebenar-benar yang kita kena puji, yang pujian itu milik Allah, ialah Allah Ta'ala. Subhana, maha suci Allah. Allah tidak ada, Allah suci daripada sifat lemah, sifat lekeh dan sifat hina. Kita nampak. Nak nampak tu lah tuan.
kena faham ilmu akidah. Sebab tu kita kata fasal pertama kena belajar ilmu akidah. Dia belajar sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Allah tidak ada sifat kelekihan, sifat kelemahan. Sifat lekeh, sifat lemah itu milik kita. Subhana, suci Allah Ta'ala daripada apa? Daripada segala sifat lekeh. Dan Allah Ta'ala ni maha agung, tinggi dan besarnya pangkat dia. Apabila kita nampak segala-galanya milik Allah Ta'ala, agungnya Allah Ta'ala, besarnya pangkat Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala yang layak bersepakai dengan segala pujian, maka apa yang feel kita rasa tupan, kita akan rasa kita ini hina ketika kita sujud. Kita akan rasa kita ni rendah diri ketika kita rukuk. Di samping kita baca, kita faham, kita perhati, subhana, nampak terbayang terus, Allah Ta'ala ni hebat. Kenapa? Kerana dia suci daripada sifat lemah. Dia bersih daripada sifat lekeh. Hebatnya Allah Ta'ala, agungnya Allah Ta'ala, besarnya pangkat Allah Ta'ala. Baik, itu contoh yang kedua saja, tuan-puan. Dua contoh saja kita nak ringkaskan. Baik, last sekali, tuan-puan, kita tutup poin terakhir. Poin terakhir, kita tutup poin yang ke berapa dah? Yang ke-6. Yang ke-6. Poin yang ke-6, tuan-puan, tafahum dan juga tadabbur, memahami dan juga memerhati setiap bacaan di dalam solat. Yang terakhirnya kesimpulan, tuan-puan. Poin yang terakhir ni kita nak buat kesimpulan. Apa dia? Setiap bacaan di dalam solat, kita kena menjaga kesempurnaan bacaan di dalam solat. Jadi, kesimpulan terakhir, tuan-puan, kita kena jaga setiap bacaan di dalam solat dengan sempurna. Baik, kita nak tahu kesempurnaan bacaan di dalam solat ini mesti ada 3 perkara. Kesempurnaan bacaan di dalam solat mesti kita kena jaga 3 perkara. Ini asas, ini kesimpulan. Bagaimana cara kita nak cuba memahami makna dan memerhati. Nak cuba faham dan cuba memerhatikan setiap bacaan itu, mesti kita lakukan 3 perkara ini. Kena jaga 3 perkara ini untuk menyempurnakan. Jadi kesimpulan saya nak sebut, tuan-puan, poin yang terakhir, iaitu kesempurnaan bacaan solat ada 3 perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama ni ialah membaca dengan betul segala huruf bacaan di dalam solat. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan. Membaca dengan betul segala huruf, tasydid dan mat setiap bacaan di dalam solat. Bahasa ringkasnya, tuan-puan, ringkasnya, apa yang kita faham daripada perkara pertama, nak menyempurnakan bacaan di dalam solat, ada 3 perkara. Pertama apa, tuan-puan? Pertama, kita kena jaga setiap huruf ataupun makhraj dan tasydid dan mat dalam setiap bacaan. Terutama, tuan-puan, jagalah umur yang kita ada ini, masih berbaki ini. Sempatlah, carilah, jagalah sekurang-kurang 5 perkataan wajib dalam solat. Kadang-kadang orang cakap, tuan-puan, tak sempat ustaz nak belajar. Apabila tak sempat nak belajar kerana dia sempat untuk buat benda lain. Itu malu kepada Allah Ta'ala. Allah bagi 70 tahun, kalau nak jawab di hadapan Allah tak sempat belajar benda 5 ni, tuan-puan, sangat malu di hadapan Allah Ta'ala. Masa kita habis untuk perkara dunia, sedangkan kita tak nampak bahawa aset yang kita nak bawa di akhirat inilah yang kita nak bawa. Kita banyak membina aset dunia tanpa kita bina aset akhirat. Tuan-puan, kena koreksi diri selalu. Kita ni okey lah sebab kita dah ada kesedaran dan ada motivasi, tapi kita nak juga motivasi kita ada, kesedaran kita ada, kita sebarkan kepada orang lain untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan kawan-kawan kita, teman-teman kita di luar sana, supaya kita selamat, mereka juga selamat. Sekurang-kurang, tuan-puan, untuk kita belajar 5 bacaan wajib. Takbiratul ihram, yang keduanya Fatihah, yang ketiganya ialah, tuan-puan, yang ketiganya ialah membaca tahiyat akhir. Yang keempatnya membaca selawat di dalam tahiyat akhir. Dan yang kelimanya, tuan-puan, apa bacaan wajib yang kelima? Mengucapkan lafaz salam Assalamualaikum.
5 ini wajib kita belajar. Adapun yang lain sunat. Cuba untuk meningkatkan kualiti amalan kita, belajar juga yang sunat. Jangan hanya fokus yang wajib sahaja. Mana perkara pertama tuan-puan, kita jaga setiap bacaan wajib dalam solat, bacaan sunat dalam solat, kita jaga setiap huruf dan tasydid dan juga mat dengan baik. Supaya apa? Setiap sebutan kita ini menepati dengan terma yang ditetapkan. Jadi Fatihah, bacaan kita orang panggil bacaan Fatihah, bacaan kita orang panggil bacaan tahiyat akhir, bacaan kita orang panggil bacaan salam, bacaan kita orang panggil bacaan tahiyat awal. Tu. Baik, settle. Perkara yang kedua tuan-puan, apa yang nak menyempurnakan bacaan dalam solat? Apa yang pertama? Yang kedua, membaca dengan memerhati dan memahami makna. Nak sempurna setiap bacaan dalam solat, yang kedua kena ada. Pada yang kedua, membaca dengan memerhati dan memahami makna. Tidak sekadar level biasa, jaga bacaan bagus, tak faham makna pun tak apa. Okey. Dah okey, tapi tak sempurna lagi. Nak sempurna apa dia? Nak sempurna, kena jaga membaca dengan memerhati dan memahami makna. Dan yang poin yang ketiga tuan-puan, perkara yang ketiganya ialah beramal dengan maksud yang kita faham. Ini yang ketiga, kita gabungkan apa yang kita buat zahirnya bagus, apa yang kita cuma memerhati apa kita baca, dan kita makna yang tersirat yang Allah tetapkan itu kita cuba beramal apa yang kita faham. Baik, itulah tuan-puan, tajuk yang pertama kita cover. Kita nak ekspreskan sedikit. Kita ada satu tajuk lagi hari ini kita nak selesaikan, iaitu terus kepada tajuk yang terakhir, tajuk tambahan, iaitu rahsia perkataan dan perbuatan di dalam sembahyang. Oleh kerana masa kita tak panjang, saya nak ringkaskan saja tajuk ini tuan-puan. Saya tak nak fokus setiap bacaan dan perbuatan dalam sembahyang, ada banyak. Saya nak fokus ada lebih kurang 2 sahaja. Kalau sempat 3, saya rasa tak sempat 3, kita ambil 2 contoh sahaja. Rahsia perkataan dan juga perbuatan di dalam solat. Setiap bacaan kita nak kena tahu, kita dah tahu makna secara tak langsung. Kita cuba perhatikan makna, dan kita nak tahu juga tuan-puan, di samping itu apa dia rahsia yang tersirat, yang Allah Ta'ala cuba selitkan mesej yang tersirat ataupun yang tersurat. Terkadang kita nampak, terkadang kita tak nampak. Terkadang tersurat, terkadang yang tersirat secara indirect yang perlu kita tahu, walaupun tidak menjadi kewajipan kepada kita. Tetapi ini untuk pastikan bahawa mudah untuk kita hadir feel. Maka kita kena tahu benda-benda teknikal ini untuk membantu kita hadir hati kita, sama ada perasaan itu tawaduk, sama ada perasaan itu rendah diri, sama ada perasaan itu hina diri, ataupun perasaan itu perasaan menagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, rahsia berdiri kita tengok. Kita nak ambil 2 contoh saja. Rahsia berdiri, dan juga kita nak ambil contoh rahsia doa iftitah. Rahsia rokok, sujud itu lain kali, dan tuan-puan boleh tengok dalam kitab Muniyatul Musalli, baca secara perinci untuk mendapatkan info yang lebih. Kita pilih talaki secara formal untuk mendapatkan ilmu secara lengkap, tuan-puan. Kita lebih kepada online, halaqah online ini kita lebih kepada review untuk membentuk kerangka di dalam minda kita berkaitan dengan kesempurnaan solat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahsia berdiri dan juga takbir dan juga sunat mengangkat tangan. 3. Rahsia berdiri, rahsia takbir Allahu Akbar, dan juga rahsia angkat tangan ketika takbir. Berdiri dan mengucapkan lafaz Allahu Akbar, dalam masa yang sama sunat kita mengangkat 2 tangan. Ada wajibnya, ada sunatnya. Ketiga-tiga perbuatan ini kita nak tengok dari sudut apa panggil rahsia yang Allah Ta'ala panggil tuan-puan, yang Allah Ta'ala cuba gambarkan kepada kita, walaupun kita kadang-kadang kita tak sedar rahsia ini, sebab tu kita sukar untuk hadir hati kita. Apa rahsia berdiri dan apa rahsia mengangkat tangan, walaupun sunat mengangkat tangan dalam mazhab kita, dan apa rahsia mengucapkan Allahu Akbar, ucapan yang wajib. Baik. Berdiri sebagai rahsia atau tanda membesarkan ataupun menagungkan Tuhan dengan berdiri.
Rahsia berdiri ni tuan-puan, isyarat untuk kita menagungkan rupa berdiri ni. Allah Ta'ala patternkan berdiri di hadapan dia ni, rupa dia pattern protokol ini, dia salah satu protokol wajib ketika menyembah dia. Kan ada protokol menghadap raja, ada protokol menghadap Tuhan. Ini kita sedang bincang protokol menghadap Tuhan. Kenapa Allah mensyariatkan ketika menghadap dia mesti berdiri? Ini rahsia pada berdiri. Apa yang perlu kita sedar ketika kita berdiri? Rahsia dia. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, nak bagi signal kepada kita. Kenapa dia patternkan mesti berdiri? Berdiri tuan-tuan sebagai isyarat, sebagai tanda, sebagai isyarat. Bertujuan membesarkan, menagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika kita berdiri. Sebab tu apabila kita berdiri tuan-tuan, perasaan kita kena rasa kita hina. Kena rasa Allah yang kita sembah ini Tuhan yang sangat agung, Tuhan yang sangat besar pangkat dia, Tuhan yang sangat mulia status dia. Kena ada perasaan begitu. Sebab pattern rupa orang yang berdiri ni ialah rupa orang yang rendah, orang yang hina, dan rupa dia untuk membesarkan orang yang besar. Tu Allah Ta'ala ni status dia besar, bukan orang. Tu contoh nak bagi faham saja. Yang kedua tuan-tuan, kita tahu dah berdiri itu isyarat, signal untuk membesarkan dan menagungkan Tuhan. Yang kedua, mengangkat dua tangan. Apa isyarat mengangkat dua tangan? Rahsia mengangkat, sunat mengangkat dua tangan. Ada pun kaifiah tuan-tuan belajar dalam kitab fiqh. Kaifiah itu mazhab Syafi'inya terbaiknya macam mana? Jangan kita Syafi'i tapi ikut Hanafi. Terbaik di sisi Hanafi, terbaik Maliki, terbaik Syafi'i. Dia tak sama. Itu kena belajar dalam kitab fiqh tuan-tuan. Kita just review saja. Mengangkat dua tangan dapat pahala. Tapi rahsia apa ketika angkat tangan? Allahu Akbar. Mengangkat dua tangan. Jadi protokol mengangkat dua tangan ini sebagai isyarat membesarkan dan memuliakan Allah ketika menghadap ataupun menyembah Allah. Ketika kita angkat ni tuan-tuan, berdiri itu pun protokol ataupun rupa membesarkan Allah. Dan angkat tangan ni isyarat apa? Isyarat memulia ataupun menghormati ataupun membesarkan Allah ketika menghadap dia. Lepas tu raja pun nak hadap dia tiru macam tu juga tuan-tuan. Tengok raja. Raja ni protokol menghadap raja, dia kena angkat tangan juga. Angkat tangan sembah hormat kepada dia. Kena angkat tangan juga. Salah satu protokol, protokol menyambut raja ataupun menghadap raja, kena ada angkat tangan, tabik hormat. Tabik hormat tu polis tuan-tuan. Uniform kan dia ada tabik hormat kan, tu polis. Sama juga lah. Signal nak ceritanya sama manusia pun ada protokol apa? Hormat. Uniform dia ada hormat cara dia, raja cara dia. Dan Allah Ta'ala ini protokol yang diajar. Allah Ta'ala ajar protokol untuk hormat dia, untuk membesarkan dia, untuk memuliakan dia, mengangkat dua tangan. Yang ketiga tuan-tuan, apa dia? Serta berkata-kata. Ni yang ketiga, isyarat rahsia ucapan Allahu Akbar. Serentak tu tuan-tuan, berdiri, dalam masa berdiri angkat tangan, dan ketika angkat tangan tu wajib apa dia? Wajibnya ucapan Allahu Akbar. Apa nama ucapan itu? Nama dia takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nama diri dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua perkataan itu diri. Takbiratul ihram. Takbir itu nama. Kenapa ada nama takbiratul ihram? Ada sebab dia panggil illatul musamma, illatul tasmiyah. Sebab diberi nama tu ada sebab. Kenapa? Lepas takbir itu haram segala perkataan yang halal. Haram segala perbuatan yang harus buat sebelum takbir. Sebelum takbir boleh bergerak, boleh berjalan, boleh bergerak 3 kali, 4 kali, bergeraklah berpuluh kali pun sebelum takbir boleh. Lepas takbir Allahu Akbar, haram bergerak lebih 3 kali.
Bercakap benda yang tak haram sebelum takbir boleh. Tapi bila lepas takbir Allahu Akbar, haram bercakap melainkan perkataan yang wajib dalam salat dan perkataan yang sunat di dalam salat. Itu nama dia takbiratul ihram. Maka takbir ini isyarat dia. Sebagai apa dia? Dan lafaz takbir Allahu Akbar sebagai isyarat. Ataupun signal. Ataupun isyarat. Allah yang maha besar dan maha agung, yang hamba menghadap ataupun menyembah. Satu tumpuan, ketika takbir Allahu Akbar, kita kena ingat, Allah ni, yang kita sembah ni, Allah sebagai Tuhan, yang maha besar, yang maha agung, yang kita menghadap dan menyembah. Tuhanlah yang maha besar pangkat dia. Tuhanlah yang maha agung mempunyai kuasa. Dan dalam masa sama, yang kedua, dan menolak hati kita. Bukan menolak dengan tangan. Dan menolak dengan hati segala perkara yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Dan dalam masa yang sama ketika takbir Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha mulia. Dan lainnya, dan kena ada. Dan selain daripada Allah, semua makhluk, semua dunia ini, semuanya tak penting, semuanya kecil, semuanya lekeh, semuanya hina, semuanya tidak ada nilai. Yang kita fokusnya ialah Allah Ta'ala. Besarkan Allah, hak lain semua tidak ada nilai. Sebab itulah dipanggil takbiratul ihram, kerana haram segala perkara yang dihalalkan sebelum sembahyang, melainkan tumpuan hati kita hanya semata-mata kepada Allah jua. Tu. Baik, serta tumpuan yang pertama, kita ekspreskan. Itu rahsia berdiri, rahsia takbir, rahsia mengangkat tangan. Ketika Allahu Akbar, apa kita nak hadirkan hati kita, kita dah tahu apa signal, apa pattern, protokol berdiri ni, apa dia punya rahsia yang Allah Ta'ala tetapkan. Iaitu kita kena ingat berdiri ni rupa, apa dia tumpan? Rupa nak agungkan Allah, nak besarkan Allah. Berdiri ni rupa nak memulia, menagung dan menghormati orang dan apa nama ni, orang yang mempunyai pangkat besar. Kalau kita di dunia kan, tumpan, orang datang pangkat besar VIP, semua pangkat berdiri. Kenapa? Rupa berdiri itu rupa menagungkan, rupa membesarkan, rupa menghormati. Yang kedua, rahsia angkat tangan. Itu juga rahsia angkat tangan juga merupakan isyarat menagungkan, membesar dan menghormati. Menghormati apa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam masa sama, rahsia ucapan Allahu Akbar itu, apa yang perlu kita tahu? Di sebalik ucapan Allahu Akbar, kita kena ingat, ucapan ini untuk mesej yang jelas kepada kita, kepada orang yang mengucap ni, bahawasanya Allah Ta'ala yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, dan kena tolak, dan segala benda lain, semuanya tidak ada nilai kecil. Semuanya. Baik, yang last kali tumpan, sebelum kita tutup, rahsia doa iftitah. Rahsia doa iftitah. Ini sunat tumpan. Baik, Fatihah kita dah sebut tadi. Fatihah. Jadi kita tak akan sebut Fatihah. Kita last sekali dengan doa iftitah. Apa rahsia doa iftitah? Jadi bacaan doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bacaan doa iftitah merupakan bacaan yang mengandungi munajat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia panggil doa iftitah ini ialah selepas kita ikut protokol berhadap Allah Ta'ala, kemudian kita mulakan dengan munajat sebelum Fatihah. Kita mulakan dengan munajat. Apa dia munajat? Kita mulakan dengan rintihan. Ni munajat ni dia panggil apa? Merayu, merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang hamba ni, dia merayu, merintih dengan beberapa bentuk rayuan dan rintihan yang Allah Ta'ala silibuskan di dalam ucapan yang nama dia doa iftitah.
Itu skrip yang kita kena mula. Yang Allah Ta'ala dah ajarkan skrip itu. Yang kita nama skrip itu, nama dia doa iftitah. Pembukaan. Doa tu ialah permintaan kita. Iftitah sebagai pembuka kata. Pembuka bicara. Selepas Allahu Akbar, kita tak terus kepada Fatihah, tetapi ada introduction di dalam tutur kata kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita mula merayu meritih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia tuan-puan antara rayuan, rintihan dan doa? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima. Tapi dia ada dua benda tu. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Baik. Apa yang kita faham berdasarkan ayat itu? Apa munajat kita? Selepas kita agunkan Allah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu, itu doa iftitah pertama. Wajah tu doa iftitah yang kedua. Kita sunat gabungkan kedua ni tuan-tuan. Afdal. Sunat pula afdal. Sunat sekurang-kurang kita boleh sebut Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup dapat pahala doa iftitah. Itu doa iftitah yang sekurang-kurang untuk dapat pahala sunat membaca doa iftitah. Tetapi afdal kita gabungkan, iaitu wajjahtu wajhi lillazi sampai akhir, sampai wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Baik. Wajjahtu doa iftitah yang kedua. Apa kita nak faham? Wajjahtu wajhi lillazi. Wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ard. Hanifah muslimah lain. Wajjahtu aku menghadap. Ni aku menghadap. Aku hadapkan sekalian dada aku, sekalian tubuh aku. Ini pentafsiran syariat. Wajah tu ni tuan-puan, dia ada dua pentafsiran. Secara zahir, sebab tu kita kena ada dua-dua standard, dua-dua maqam. Dua-dua standard, baru kita feel. Aku menghadap sekalian wajah aku, dada aku, kepada Tuhan yang mencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ni hamba. Kalau kita diri kita hamba, kan hamba. Hamba menghadap. Hamba menghadap Tuhan. Hamba menghadap sekalian tubuh hamba, sekalian badan hamba kepada Tuhan yang mencipta, menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Itu lapisan pertama. Ataupun terjemahan ikut syariat. Kalau hakikat, gabungkan. Aku hadapkan wajah aku hadapkan tubuh aku hadapkan badan aku, dan juga hati aku semata-mata kepada Tuhan yang mencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tu ketika wajah tu bukan saja badan kita hadap kiblat, tetapi ingat hati kita juga menghadap kepada Allah. Bukan saja badan kita ini melakukan perbuatan zahir, tunduk kepada Allah, hati kita juga tunduk kepada Allah. Hati kita juga ikhlas kepada Allah. Hati kita juga khusyuk setiap perbuatan dan perkataan kepada Allah. Hati kita ini ada perasaan. Perasaan apa? Hati kita ini cuba memahami, cuba tadabbur setiap bacaan, dan juga hati ada perasaan hina, dina, dan juga rendah diri ketika baca dan juga ketika buat. Itu makna wajah tu wajhilillazi. Tu munajat kita. Munajat kita dengan Allah. Hamba menghadap sekalian tubuh hamba kepada Tuhan yang mencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dan hamba hanifan muslima, hal keadaan hamba berada tetap di dalam agama yang benar, iaitu agama Islam. Ni kita pun declare pengumuman kita. Hamba yang hadap, yang penuh protokol ini menghadap sekalian badan dan hati hamba kepada Tuhan yang mencipta langit bumi. Hal keadaan hamba ini tetap berada dalam keadaan Islam yang benar. Dalam keadaan hanifan, dalam agama.
Hal keadaan hamba berada di dalam agama yang benar, iaitu agama Islam. Wa ma ana minal musyrikin, tiada sekali-kali hamba sebahagian daripada orang yang syirik kepada kamu. Ini pengakuan kita dengan Allah. Dipanggil munajat kita dengan Allah. Kita mengaku sebelum ini pembuka bicara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, pengakuan kita lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, sesungguhnya sembahyang hamba, ibadat hamba, hidup hamba dan mati hamba, hamba serahkan kepada Tuhan yang mengurus sekalian alam. Ini cecak pembuka bicara kita, pengakuan kita, puji Allah. Dan kita panggil apa? Aku setia dengan Allah. Kita mengaku apa saja hidup kita ini, pengakuan setia kita dengan Allah. Ini dia panggil munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Last sekali, akhir munajat kita, apabila kita mengaku kita setia kepada Allah. Mana tanda kita setia kepada Allah? Kita sentiasa kita pastikan kita mengaku kita berada di dalam yang benar. Dan kita setia setiap hidup kita, mati kita, hanya kita serahkan kepada Tuhan yang mencipta, mengurus sekalian alam. La syarikalah, tidak ada sekali-kali bersekutu Tuhan. Tidak sekali-kali hamba menyekutui Tuhan. Ini pun pengakuan hamba, seorang hamba. La syarikalah, tidak sekali-kali mensyirikkan Tuhan hamba. Maksudnya aku tidak akan sekali-kali mensyirikkan Allah Ta'ala. Wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Kerana itu aku diperintahkan menyembahnya. Kita datang ini kerana mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana demikian itu aku, yakni hamba, diperintahkan untuk menyembah Allah, dan aku pun sebahagian daripada orang yang menyerah sekalian badan aku dan hati aku hanya kepada Tuhan. Tu wa ana minal muslimin. Itulah dia tuan-puan, munajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka bicara kita sebelum kita meneruskan bicara wajib, yakni Al-Fatihah. Sebelum kita meneruskan Al-Fatihah kita, maka kita mulakan dulu dengan munajat, dengan pengakuan, dengan membesarkan Allah, memuji Allah, dan mengaku kita ini setia sehidup semati dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembuka bicara yang sangat bagus, yang sangat elok, yang sangat baik, yang diselibaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meneruskan Al-Fatihah. Barulah kita terus dengan Fatihah. Dan Fatihah kita ni tuan-puan, kita dah sebut tadi di dalam berdiri kita, apa signal dia, apa rahsia dia. Ketika mengangkat tangan, apa rahsia dia. Ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, apa rahsia dia. Dan ketika munajat ke doa iftitah, apa rahsia dia. Dan terus dengan Fatihah. Rahsia Fatihah ni tuan-puan, saya nak sebut sikit saja sebagai penutup. Kerana kita dah sebut tadi makna dia kita dah sebut. Untuk memahami dan mentadabbur, kita dah sebut makna dia. Cuma saya nak sebut sedikit sebagai penutup. Fatihah ni tuan-puan, kenapa Allah memilih Fatihah, tak pilih surah lain? Untuk jadikan sebagai bacaan yang diulang setiap kali sembahyang 5 kali sehari. Itulah dia bacaan diulang. Kenapa? Kerana kata para ulama, Al-Fatihah ini antara spesial dan besarnya sehingga diberi gelaran sebagai Ummul Kitab, diberi gelaran sebagai induk kepada kitab Al-Quranul Karim. Dialah sebagai Ummul Kitab, dialah sebagai induk kepada Quran itu. Sebab spesialnya, luar biasanya dia, iaitu ada di dalam Fatihah itu, di dalam 7 ayat itu, dia mengandungi tuan-puan rahsia yang besar, iaitu doa, permintaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan segala permintaan mereka yang membaca surah Fatihah. Kenapa? Kerana di dalam Fatihah itu sendiri Allah mengajar satu permintaan yang besar, satu permintaan yang sangat agung, yang Allah janji dalam hadis yang lain, boleh refer dalam kitab Muniyatul Musalli ataupun Fatih Musalli. Ada musannif menakalkan di dalam kitab itu hadis yang Allah sebut Allah akan menerima, Allah akan makbul permintaan orang yang membaca Fatihah. Caranya tuan-puan, ketika mana tuan-puan baca di dalam solat ataupun di luar solat, tuan-puan boleh berdoa
Kalau di luar solatnya tuan-puan boleh berdoa secara jelas. Kalau dalam solat tuan-puan boleh berdoa di dalam hati ketika tuan-puan baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-puan boleh baca, boleh sampai saja tempat ini, Iyyaka na'budu, hanya senya engkaulah sahaja yang kami sembah, dan hanya senya engkaulah sahaja yang kami mohon, kami minta pertolongan, kami minta segala hajat besar maupun kecil, tidak ada pada orang lain. Mintalah hajat, segala hajat dunia maupun akhirat tuan-puan. Ketika kita sebut Iyyaka nasta'in, kita sebut, kita mohon hajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah tuan-puan, saya nak bagi satu kepada tuan-puan sempena penutup hari ini, iaitu saya nak ijazahkan kepada tuan-puan amalan surah Fatihah yang sangat powerful, yang sangat orang panggil luar biasa, iaitu amalan membaca Fatihah sebanyak 21 kali untuk hajat, segala hajat besar maupun kecil, dunia maupun akhirat tuan boleh beramal. Cara beramal dia tuan-puan boleh baca ketika selepas sembahyang maghrib. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, bacaan ini untuk segala hajat, hajat yang besar maupun hajat kecil, hajat dunia maupun hajat akhirat. Boleh baca doa, boleh baca surah Fatihah sebanyak 21 kali. Ataupun di dalam kitab sebut tuan-puan, baca sebanyak 41 kali. Saya ulang tuan-puan, boleh baca 41 kali. Tuan-puan, kalau hajat tu besar, baca 41 kali. Tak lama tuan-puan, lebih kurang dalam 20 minit ataupun 15 minit sahaja. Baca dengan tertib. Cara amalan baca 41 kali. Kemudian lepas itu tuan-puan, lepas baca, tuan-puan boleh sebut doa apapun. Ataupun paling cantik sekali, setiap 41 kali itu, tuan-puan akan doa selepas mana Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa dari hati. Setiap baca sebanyak 41 kali, jangan lupa doa. Dan selepas selesai 41 kali, barulah baca doa pula. Apa minta, Ya Allah, kurniakanlah kepada aku, Ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Kurnialah kepada aku hajat yang besar. Apa-apa hajat yang kita nak, fokus tuan-puan. InsyaAllah, buatlah sebanyak yang kali yang mungkin. Buatlah selama 40 hari. InsyaAllah Allah tunai hajat kita. Itulah dia amalan yang dianugerahkan, yang diberikan oleh para ulama kita, yang ada di dalam kitab. Saya ambil daripada kitab Tuan Guru kita, iaitu Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi dalam kitab Luqtatul Awrad, membaca amalan membaca surah Fatihah. Baik tuan-puan, terima kasih banyak. InsyaAllah ada panjang umur. Kita jumpa lagi dalam sesi-sesi lain. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak penganjur, iaitu pihak Surau Abdul Rahman bin Auf, Sara, dan juga kerjasama dengan Asfa dan juga DSP. Mudah-mudahan inisiatif yang tuan-puan buat ini diberikan kebaikan, direkodkan kebaikan dan mengalir pahala sampai kiamat. Itulah yang kita dambakan. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan tuan-puan, sharing santai kita bermula siri pertama sampailah siri yang terakhir pada hari ini. Yang paling penting, kita nampak konsepnya. Kita nampak kerangkanya. Kita nampak proses demi proses yang kita perlu follow untuk capai dan untuk upgrade sembahyang kita. Jangan kita tak nampak proses, kita nampak result. Inilah yang majoriti di masyarakat luar sana. Mereka mengejar result, mereka tak nampak fokus, mereka tak nampak proses. Mereka tinggalkan proses, mereka abaikan proses. Terus mereka nak khusyuk dalam solat. Mereka nak supaya solat mereka ini Allah terima. Mereka nak supaya solat mereka ini ada perasaan
menjiwai, ada perasaan panggil hina, perasaan hadir, perasaan rendah diri, sedangkan mereka skip, mereka lupa, mereka tak tahu pun apa itu proses yang perlu mereka follow. Pertamanya apa, keduanya apa, ketiganya apa, sampailah yang keenam, proses asas itu. InsyaAllah tuan-puan, mudah-mudahan ada keberkatan, mudah-mudahan Allah rekodkan amalan kita sepanjang hari ini. Allah Ta'ala rekodkan, Allah Ta'ala kira sebagai amalan yang baik di sisi Allah, yang ada pahala, yang bermanfaat, yang boleh dituntut balik di akhirat kelak. Inilah dia aset yang kita bina, aset yang besar untuk kita ambil balik, untuk kita guna balik ketika kita meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da. Baik, ramai yang bagi salam. Waalaikumsalam kepada yang bagi salam, dan terima kasih sama-sama kepada yang mengucapkan terima kasih. Tak sempat saya nak baca satu persatu tuan. Terima kasih sekali lagi, dan insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi dalam sesi-sesi kelas yang lain.